pendapat saya isu mengenai memasukkan sijil vaksin ini tidak wajar lah. Sebab orang lain ada yang beratur berbulan-bulan untuk ambil sijil vaksin ni, dia senang-senang je nak memasukkan sijil vaksin. Saya rasa tidak adil. Bagi saya, orang yang memasukkan sijil vaksinasi ni sepatutnya diambil tindakan sewajarnya lah. Sebab cuba bayangkan, diorang ni positif COVID. Tapi tahu-tahu diorang punya sijil tipu. Kan dah menyusahkan orang lain. Kepada pandangan saya lah, kepada orang yang buat sijil palsu ni memang tak bertanggungjawab lah. Nak kalau dia pergi melancong luar negara apa semua, dia dah menyusahkan ramai orang. Sebab ini sebenarnya tanggungjawab masing-masing. Semua orang ambil vaksin. Jadi bila dia buat sijil palsu, dah kira tak adil untuk semua orang. Sejak akhir-akhir ini, heboh diperkatakan mengenai isu penjualan sijil vaksinasi palsu selepas pembongkaran demi pembongkaran dilakukan oleh pihak berkuasa. Ini bukanlah isu baharu sejak sijil digital vaksinasi mula dikeluarkan melalui aplikasi MySejahtera. Ada sahaja kes mengenai pembelian atau penjualan sijil vaksinasi heboh di media sosial. Berikut adalah antara kes pembongkaran penjualan sijil vaksinasi palsu yang berlaku baru-baru ini. Pada 8 Januari lalu, Polis Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JKJK Terengganu membongkar kegiatan penjualan sijil vaksinasi COVID-19 palsu dengan merampas hampir 100 kad peringatan imunisasi serta menahan seorang doktor berusia 51 tahun di sebuah klinik swasta di Marang. Urusan penjualan dalam talian dikatakan berlaku sejak September lalu dengan bayaran sijil antara RM400 hingga RM600. Susulan itu, 6 individu turut ditahan bagi membantu siasatan. Terkini ketujuh-tujuh individu ini dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu arahan pendakwaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Seterusnya pada 10 Januari, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kota Kinabalu menahan seorang lelaki selepas dipercayai menerima rasuah daripada orang awam bagi tujuan pendaftaran sijil digital vaksinasi COVID-19 palsu dalam aplikasi MySejahtera sekitar Oktober tahun lalu. Manakala pada 11 Januari, sepasang suami isteri yang juga penjawab awam di Alur Gajah Melaka ditahan kerana memiliki sijil vaksinasi palsu dalam aplikasi MySejahtera. Penahanan dilakukan oleh JSJK Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Turut ditahan seorang lelaki berusia 58 tahun yang bekerja di jabatan sama yang dipercayai orang tengah bagi memperolehi sijil palsu bagi 2 dos vaksin dengan harga RM500 setiap seorang. Polis masih memburu suspek keempat dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Susulan daripada itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Adham Baba berkata, pemalsuan sijil vaksinasi berlaku kerana masalah integriti oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini kerana sijil vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera tidak boleh diduplikasi kerana menggunakan teknologi blockchain yang menjamin ketulinan sijil. Apakah itu teknologi blockchain? Apa yang dinamakan blockchain? Apa itu block dan apa itu chain? Sebenarnya bila kita sebut penyimpanan data menggunakan konsep blockchain adalah data-data disimpan di dalam satu-satu blok. So, sekarang ni bila ada konsep of blockchain, penyimpanan data melalui blockchain, kita tidak boleh simply untuk delete data tersebut, tak boleh simply untuk edit data tersebut without consent, okay? Tetapi yang hanya boleh adalah menambah data saja. Isu sijil vaksinasi COVID-19 palsu ini tidak akan berkesudahan jika masih ada masyarakat yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap mereka yang tidak mahu divaksin, sama ada mereka yang menjual atau yang membeli. Persoalannya, adakah penguatkuasaan atau undang-undang perlu diperketatkan lagi agar hukuman setimpal dapat diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan ini?